Kita janjikan kita bersama dalam segmen Bicara Undang-Undang dan menarik hari ini kita akan membicarakan mengenai dengan pengetahuan umum tentang harta intelek. Kalau dalam bahasa Inggerisnya intellectual property. Kita ni akan bersama dengan tetamu kita Yang Mulia Tuan Kamal Syari. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan pada pagi ini? Kabar baik, terima kasih mengundang saya ke siaran ini. Syukur, alhamdulillah. Jadi harta intelek. Mungkin ada yang mengetahui, tapi ada yang tidak mengetahui. Jadi apakah sebenarnya harta intelek ini? Okey, harta intelek itu adalah barangan atau perkhidmatan yang diekspresikan melalui jenama atau pelindungan hak cipta dari dasarkan kepada hasil daya akal atau latihan akal, daya kreatif yang perlu dilindung untuk dipasarkan atau digunakan atau dibezakan. Jadi itulah yang dimasukkan dengan harta intelek. Namun ingin diketahui juga apakah dia jenis-jenis harta intelek ini, adakah semuanya dari segi branding ataupun dari segi digital property ataupun apa. Jadi apakah antara jenis-jenis harta intelek ini Tuan? Harta intelek ada banyak jenis, tapi untuk pagi ini mungkin saya bincang tentang 3 atau 4 jenis sajalah. Jenis yang pertama adalah dinamakan patent atau reka cipta. Apabila seseorang itu mencipta perkara yang baru atau barangan yang baru atau cara inovasi yang baru daripada yang sedia ada, ia perlu dilindungkan daripada digunakan atau ditiru oleh orang lain. Contohnya sebagai vaksin. Kalau Brunei mencipta vaksin untuk virus yang akan datang, ia perlu dilindung daripada ditiru oleh peniaga-peniaga yang lain. Itu adalah patent. Jenis pertama. Jenis kedua adalah hak cipta atau copyright. Ini lebih lazim. Copyright atau hak cipta adalah untuk melindung ciptaan macam lagu, sastra, muzik, persembahan, koreografi. Itu semua di bawah jenis hak cipta. Lagi satu adalah reka bentuk perindustrian. Jadi kalau kami ada gudang tenunan di Brunei dan ingin memasarkan corak yang baru dan tidak mahu ia ditirukan di negara lain yang akan mencetaknya dengan beratus-ratus helai, ia perlu dilindungkan dalam segi reka bentuk perindustrian. Itu adalah yang ketiga. Lagi satu jenis adalah tanda-tanda perniagaan atau dinamakan dalam bahasa Inggeris sebagai trademark. Di Malaysia dia dinamakan cap dagangan, tapi di Brunei tanda perniagaan. Ini adalah yang paling lazim kerana ia membezakan barangan atau perniagaan satu perniagaan itu daripada yang lain supaya orang pengguna boleh memilih di atas kualiti, reputasi atau daripada asalnya. Itu lazimnya ada 4 jenis-jenis yang lazimnya di sinilah. Jadi kalau tadi Tuan mengatakan untuk tujuannya adalah untuk perlindungan. Jadi apa sebenarnya fungsi dan tujuan perlindungan untuk harta intelek ini? Okey, fungsinya mustahak kerana salah satu daripada fungsi harta intelek ini adalah fungsi asal. Kami ingin tahu asal barangan itu dari mana. Wajib temburung ke atau benda daripada Kuala Belait yang unik daripada mungkin itu yang perlu dilindungkan. Itu adalah jenama yang bereputasi, jadi harus dilindungkan. Lagi satu fungsi adalah fungsi pemilihan. Jika pengguna ingin pergi ke pasar dan ingin memilih di antara satu jenama atau jenama yang lain, ia dapat membezakannya. Itu adalah penting. Lagi satu adalah fungsi pemasaran. Jadi ia boleh diiklankan dengan senang dan dipasarkan kepada masyarakat dengan hanya menggunakan tanda perniagaan itu. Fungsi kualiti juga mustahak kerana ada jenama yang lebih berkualiti daripada jenama yang lain. Jadi ia akan membenarkan peniaga untuk memasarkan beberapa jenis kualiti di dalam produk-produknya. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi ekonomi.
Kerana jenama ini atau perniagaan barangan dan perkhidmatan ini kalau laris dan berkualiti dan bereputasi, ia boleh dilesenkan kepada orang lain. Tapi kita boleh mendapat habuan atau mendapat untung daripada pelesenan atau dipindah milik. Kalau kedai kopi kita laris dan kita ingin bersara dan ingin memindah milikkan jenama kedai kopi itu kepada yang lain, itu boleh dijual kepada mereka dan jika ia dilindung, ia dapat dipindah milikkan dengan senang. Ya, itu adalah fungsi-fungsi harta intelek. Ya, jadi harta intelek ini sebenarnya haruslah Ketani ketahui supaya Ketani satu mengetahui antara hak sebagai seorang pencipta dan juga hak milik harta intelek itu. Contohnya saja mungkin boleh saya tanyakan. Sekiranya saya ada menulis satu pantun ataupun satu sajak kepada suami contohnya. Jadi jika saya mencipta satu pantun cinta ini, apakah hak intelek saya sebagai seorang yang mencipta pantun tersebut? Itu ada soalan yang bagus kerana kalau pantun, puisi, lagu, ada hak cipta di dalamnya berdasarkan dengan notasi atau lirik atau melodi, itu adalah hak cipta tersendiri. Dan jikalau kita merakamkan puisi atau pantun kita kepada suami kita untuk dihantarkan ke WhatsApp, kan? Jadi rakaman bacaan puisi itu atau nyanyian lagu itu pun adalah hak cipta yang tersendirinya. Jadi seperti yang apa kita katakan tadi tentang Ziana Zain. Jadi komposisinya lain. Pencipta komposisi melalui lirik, notasi dan susunan adalah hak cipta tersendiri. Dan jika Ziana Zain merakamkannya dalam lagu, itu adalah hak cipta rakaman atau hak cipta master. Jadi ada dua hak cipta di dalam tiap-tiap lagu atau puisi atau pantun. Dan kegunaannya adalah penting kerana jika hak cipta ini dikenal pasti, ia dapat dilindung daripada direproduksi atau didistributasi atau dipersembahkan tanpa keizinan penghak cipta itu. Jadi soalan tambahan lah ni kan, kirakan menangkan mengenai dengan Ziana Zain seperti tadi. Menarik minat. Kalau sekiranya saya membuat satu cover lagu Ziana Zain, tetapi memang saya kreditlah Ziana Zain. Jadi adakah itu dibolehkan membuat cover lagu-lagu dan kemudiannya dipostkan menerusi laman-laman YouTube dan sebagainya? Okey, itu soalan yang bagus pasal ramai influencer atau di social media orang menyanyikan lagu orang yang lain, kan? Yang paling penting, salah satu hak eksklusif seorang hak cipta yang mempunyai hak cipta ialah hak moral rights atau dinamakan hak untuk dikenali. Okey, jadi kalau macam hak ciptaan itu digunakan, copyright itu digunakan, ia harus dikenali sebagai ini adalah lagu Ziana Zain. Dan jika kita membuat cover atau remix dan ia berlainan bentuk, corak atau cara tempo lagu itu adalah hak cipta kita sendiri. Tapi kita harus mengatakan yang semua liriknya, semua susunan melodinya semua adalah daripada hak cipta yang asli yang original. Jadi tidak perlulah saya email Ziana Zain. Itu jikalau ingin digunakan untuk sebagai perniagaan, untuk digunakan untuk mata wang. Jadi itu harus perlu kebenaran, keizinan. Dan ianya adakah boleh menjadi satu kesalahan? Boleh menjadi satu kesalahan kalau kita ingin membuat lagu itu macam seperti asli daripada kita sendiri. Okey. Dan itu kalau daripada lagu dan juga pantun. Tapi memang saya menjadi satu keheranan pantun. Okey, pantun juga boleh menjadi hak intelek atau harta intelek. Tapi yang ini saya ingin bertanyakan, apa sebenarnya bila kita ni mencipta perahu yang menggunakan tenaga air? Saya pening macam mencipta perahu dan menggunakan tenaga air sungai Apakah itu merupakan harta hak intelek? Tapi apa sebenarnya mencipta perahu yang menggunakan tenaga air sungai? Inovasi. Ini inovasi yang akan melariskan dan mengkayakan orang yang mencipta perahu yang menggunakan tenaga air saja, kan? Jadi ia perlu dilindung.
daripada ditiru atau digunakan oleh pihak yang lain tanpa dimanfaatkan oleh penciptanya. Jadi ini di dalam jenis hak cipta patent atau reka cipta. Jadi kalau sesuatu ciptaan atau inovasi atau benda yang baru yang belum pernah wujud di dunia ini yang telah dicipta oleh kita boleh mendapat perlindungan supaya hanya kita saja yang boleh memasarkan dan mereproduksi ciptaan itu tanpa digunakan oleh orang lain. Jadi kalau idea sebagai adakah ada perbezaan? Contohnya saja, tadi perahu yang menggunakan tenaga air adalah dari segi patent, tapi idea itu sahaja di patent tapi belum lagi diinovasikan. Jadi idea maknanya konsep. Konsepnya saja kalau ia belum dibuat diekspresi secara nyata dan konsep itu boleh diterjemahkan kepada nyata dengan kepada suatu barangan atau perkhidmatan yang baru dan yang unik, ia boleh dilindungkan. Kerana apabila ia digunakan, idea itu digunakan, tapi idea itu harus terperinci. Bukan idea saja, saya ingin menggunakan perahu yang menggunakan tenaga air tanpa apa-apa spesifikasi. Kerana salah satu keperluan pendaftaran adalah kita harus membuat spesifikasi tentang bagaimana ingin membina perahu ini dengan cara teknologi yang apa. Jadi kalau dengan idea saja tidak mencukupi. Jadi ada. Dan kalau tadi tahu di negara Brunei Darussalam memang sinonim dan juga menjadi satu trademark kain jong sarat ataupun tenunan jong sarat, sebab kalau hantaran pun memang ada. Jadi corak tenunan jong sarat ini, misal kata coraknya yang berlainan garang dan sebagainya, yang belum ada di pasaran, apakah itu juga menjadi hak harta intelek? Ya, itu adalah satu hak intelek yang mustahak, iaitu ia dinamakan sebagai reka bentuk perindustrian. Reka bentuk perindustrian ini adalah segala bentuk tata rajah, corak atau hiasan yang digunakan di dalam industri. Maknanya dimasukkan ke dalam gudang, dicetakkan beratus-ratus helai yang ingin dilindungkan. Kerana mungkin coraknya adalah corak yang sungguh unik, baru dan tidak pernah ada wujud sebelum ini dan tidak mahu ditiru oleh negara lain atau pengguna yang lain. Itu dapat dilindungkan dengan mendaftarkan corak itu dengan penguatkuasa di Brunei Darussalam. Jadi itu mengenai dengan harta intelek kain jong sarat. Corak kain jong sarat yang juga sebenarnya boleh dilindungi. Selain daripada kain jong sarat, negara Brunei Darussalam juga dikenali dengan nasi katuknya. Jadi ingin ditanyakan ni, kalau sekiranya saya menjual nasi katuk yang sungguh laris di Kampung Sungai Akar, tapi ada 5 lagi penjual nasi katuk yang lain. Jadi, bolehkah saya mendapat lindungan harta intelek bagi nasi katuk yang saya punya? Boleh. Jika kita ada jenama sebagai nasi katuk tu, macam nasi katuk Majal atau nasi katuk Majal, nasi katuk nini saya, atau itu kalau sesuatu tanda perniagaan yang boleh diekspresi menerusi huruf, perkataan, nama, angka dan ia diekspresi menerusi grafik dan didaftarkan dan itu ditampilkan kepada makanan atau bungkusan kita, ia dapat membezakan bungkusan nasi katuk kita daripada nasi katuk yang lain. Jadi kalau nasi katuk di Sungai Akar ni ada 5, saya dengar ada satu saja yang lebih nyaman daripada yang lain. Jadi bila saya lihat pemasarannya, saya lihat pengiklanannya, saya dapat memastikan dan membezakan nasi katuk itu. Jadi kalau ia mempunyai tanda perniagaan dan tanda perniagaan ini dilindung dan didaftarkan, peniaga-peniaga yang lain tidak boleh meniru tanda itu. Kerana mungkin nasi katuk ini dijual di cube box ke atau di pejabat, tapi mereka kata inilah nasi katuk yang famous itu. Jadi kalau tidak ada tanda perniagaan, orang tidak pasti. Jadi ini adalah salah satu fungsi, itu fungsi asal dan fungsi pemilihan kepada tanda perniagaan itu. Okey, alhamdulillah. Banyak yang kita perolehi pada hari ini mengenai dengan pengetahuan umum tentang harta intelek. Waimah pun tanya berjual nasi katuk macam biasa saja. Tapi
sebenarnya ini sangat luar biasa untuk kita yang melindungi hak harta intelek kita ni. Mungkin ada nasi katuk tu ada brandingnya. Tu maksudnya tanda perniagaan tu maksudnya branding lah tu. Branding, logo, jenama, yes. Jadi tidak boleh ditiru. Kerana boleh dilindungi juga bagi penjual-penjual nasi katuk dan sebagainya. Itulah, mungkin kan tadi saya beritahu nasi katuk majal. Tapi tidak boleh lagi kita ni membuat nasi katuk majal kerana ada sudah. Ada sudah Apa ni dibuat. Siapa yang membuat? Pembuat nasi katuk majal lah. Dari segi branding ni Tuan, mungkin soalan yang terakhir sebelum kita menutup tirai rancangan wawancara kita pada pagi ini mengenai dengan branding. Jadi mungkin saya ingin membuat satu gerai cucur dan saya buat namanya Keriam Fried Cucur. KFC ni. KFC. Adakah menjadi satu kesalahan jika sekiranya Keriam Fried Cucur dari Keriam tapi bukan di Keriam. Mungkin di Keriam, tapi juga. bunyinya macam ila tu satu jenama yang diketahui ramai. Okey, Keriam Fried Cucur. Wah. Kalau Keriam Fried Cucur digrafikkan logonya sebagai KFC dan ia macam sama atau hampir sama dengan logo atau jenama Kentucky Fried Chicken macam gitu. Dan Kentucky Fried Chicken mempunyai tanda perniagaan yang didaftar dan dilindungi. Kalau seseorang pengguna atau khalayak ramai keliru dan fikir yang Keriam Fried Cucur ini adalah Kentucky Fried Chicken dan terus membelinya dengan fikiran yang ia adalah Kentucky Fried Chicken, itu adalah kesalahan oleh peniaga Keriam Fried Cucur. Kerana Keriam Fried Cucur mungkin yang kemudian yang terdahulu adalah Kentucky Fried Chicken kerana Kentucky Fried Chicken sudah ratus tahun sudah mungkin. Jadi itu adalah satu kesalahan dan pemilik hak cipta Kentucky Fried Chicken boleh mengambil tindakan ke atas hak cipta Keriam Fried Cucur dan harus tutuplah kedai dan semua barangannya semua dapat dirampas. Tidaklah saya dapat memulakan Keriam Fried Cucur. Jangan bagi orang kekeliruan. So itulah kita diadakan di sini segmen bicara undang-undang mengenai dengan pengetahuan umum kita ni tentang harta intelektual. Intelek maksud saya intelektual. Intelek. Tepat sekali. Tepatlah tu intellectual property dan juga harta intelek. Terima kasih Tuan atas perkongsian pada hari ini, pastinya mendatangkan manfaat untuk kita bersama untuk kita mengetahui juga terutamanya bagi peniaga-peniaga. Peniaga-peniaga yang ingin memulakan perniagaan mereka, apakah antara perkara-perkara yang boleh dan juga tidak boleh dilakukan. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Kamal Syahri dengan penjelasan yang telah pun dibawakan sebentar tadi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam.